Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera saya ucapkan kepada semua. Pada hari ini, saya Nur Salma Izzati binti Sahaluddin yang bernombor metrik di 201910888672 dari kumpulan AE akan menerangkan kepada anda tentang matlamat Sustainable Development Goals SDGs yang keempat, iaitu pendidikan berkualiti. Apa itu Sustainable Development Goals (SDGs)? Sustainable Development Goals atau lebih dikenali sebagai Matlamat Pembangunan Mapan adalah suatu gagasan yang dibawakan oleh Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu yang bertujuan untuk merealisasikan impian semua pihak bagi mendepani permasalahan yang berlaku pada masa kini. Pendidikan berkualiti adalah salah satu daripada 17 matlamat yang telah digariskan dalam Matlamat Pembangunan Mapan, iaitu matlamat keempat. Tanpa pendidikan adalah sukar bagi kita mahupun dunia untuk melaksanakan kesemua agenda tersebut. Okey, baiklah. Seterusnya adalah kepentingan pendidikan berkualiti. Yang pertama adalah dapat meningkatkan kualiti dan taraf ekonomi individu. Okey, jika kita dapat lihat, mereka yang berpendidikan tinggi akan mendapat pekerjaan yang baik dengan gaji yang lumayan, di mana mereka dapat membeli barang harian mereka iaitu barang dapur, barang baju. Jadi kehidupan mereka adalah lebih stabil. Manakala bagi mereka yang berpendidikan rendah, agak sukar untuk mereka mendapat gaji yang baik. Di mana sekian hari mereka akan dikelilingi dengan hutang dan sebagainya. Okey, yang kedua adalah dapat meningkatkan taraf ekonomi negara. Di mana dengan adanya pendidikan berkualiti, ia dapat menarik pelajar luar negara untuk sambung pelajaran mereka di sini. Justru mata wang asing akan dapat dipertingkatkan di negara ini. Okey, yang ketiga adalah dapat melahirkan pemimpin yang cemerlang, di mana pemimpin yang berilmu ini dapat lebih memberi pandangan yang rasional untuk memimpin negara pada masa akan datang. Okey, seterusnya adalah isu dan cabaran terhadap pendidikan berkualiti. Yang pertama adalah sistem pendidikan Malaysia berhadapan cabaran untuk mengubah mentaliti masyarakat berkaitan kepentingan kecemerlangan akademik semata-mata. Seperti kualiti seseorang pelajar itu hanya dinilai berdasarkan sistem pemeriksaan. Okey, yang kedua adalah kekurangan kemudahan infrastruktur dan prasarana di sekolah telah mengakibatkan matlamat pendidikan berkualiti sukar dicapai. Lebih-lebih lagi, sekolah di luar bandar seperti sekolah orang asli dan juga sekolah pedalaman di Sabah dan Sarawak. Okey, yang ketiga adalah isu ketidaksamarataan peluang pendidikan terhadap golongan khas seperti pelajar OKU, orang kurang upaya, dan juga pelajar bukan Bumiputera seperti China dan India dalam kemasukan kematrikulasi dan juga universiti awam seperti Universiti Teknologi Mara. Seterusnya adalah cadangan penyelesaian bagi isu ataupun cabaran dalam menjayakan pendidikan berkualiti. Kita tengok yang pertama adalah pihak kerajaan ataupun pihak yang berwajib haruslah merangka semula sistem bagi penilaian akademik pelajar, di mana penilaian pendidikan bukan sahaja berteraskan peperiksaan, malah mengambil kira aspek praktikal supaya mutu pendidikan seseorang itu lebih berkualiti. Yang kedua adalah pihak kerajaan haruslah memperuntukkan duit serta menyediakan prasarana yang cukup kepada sekolah luar bandar dan pedalaman seperti di Sabah dan Sarawak, di mana status sosioekonomi pada kawasan tersebut adalah rendah. Justru ia dapat mengurangkan jurang pendidikan antara sekolah bandar dan juga sekolah luar bandar. Yang ketiga adalah pihak kerajaan perlu memberi hak kesamarataan peluang pendidikan kepada semua tanpa ada golongan pelajar yang tercicir. Okey, yang terakhir adalah kesimpulan. Jadi kesimpulannya,
pendidikan memainkan peranan yang penting untuk mencapai hidup yang berkualiti kerana pendidikan merupakan antara petunjuk terpenting dalam kualiti kehidupan manusia. Negara dan masyarakat haruslah bersinergi dalam menjayakan pendidikan berkualiti selaras dengan matlamat pembangunan mapan yang keempat. Pendidikan yang berkualiti ini dilihat telah banyak memberi manfaat kepada semua dalam kelangsungan hidup serta kelangsungan negara di masa akan datang. Jadi sekian saja daripada saya. Terima kasih.